Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, berkumpullah seluruh makhluk ni nak buat sesuatu. Dia takkan dapat buat melainkan diizin oleh Allah. Jika tidak diizin oleh Allah, seluruh manusia berkumpul, dia tak boleh buat apa. Sekarang seluruh manusia bersatu untuk mengeluarkan vaksin, untuk mengalahkan virus COVID-19. Dah 2 tahun berjalan. Namun ada je strain yang baru, yang vaksin yang kita telah jumpai tak dapat mengalahkan COVID-19. Strain baru pula datang. Disuruh vaksin 2 dos. Sekarang 3 dos. Tak lama lagi 4 dos. Maknanya vaksin tu tak berkesan lah. Yang membuat dia tak memberi kesan tu tak ada lain melainkan Allah. Allah Tuhan yang bagi baik, bagi buruk, bagi faedah, bagi manfaat. Selain Allah tak boleh. Benda tu tak boleh bagi faedah atau mudarat, melainkan Allah tentukan dia mendatangkan faedah atau dia datangkan mudarat. Jadi benda-benda apa pun selain Allah tak ada kuasa. Sama ada jin ke, atau malaikat ke, atau nabi ke, atau orang munafikin ke, atau orang beriman ke, atau orang kafir ke, siapa pun tidak boleh memberi faedah. Bahaya. Jadi Allah bagi tahu pada Nabi, jangan kamu hirau semua rancangan-rancangan kaum munafikin yang cuba nak menggagalkan, yang cuba merancang dan menggagalkan kerja kamu menyebarkan kalimah ni. Kamu jangan risau. Mereka tak boleh buat rancangan-rancangan mereka tu mendatangkan mudarat apa pun. Dan Allah buat segala rancangan yang mereka buat untuk menggagalkan Nabi punya usaha tu gagal, tak berjaya. Jadi mereka punya strategi ialah untuk menimbulkan kekacauan, instability, kekacauan dan ketidakketentraman di Bandar Madinah dengan menghantar berita-berita palsu tentang keselamatan atau tentang keadaan keamanan di Madinah. So dia cuba menghantar berita palsu dan disebarkan. Jadi Allah bagi tahu pada orang beriman supaya jangan sebarkan apa-apa berita pun tentang keselamatan, tentang security Bandar Madinah sebelum kamu memastikan berita itu sahih. Jadi apabila terima berita je, kamu jumpa Nabi atau orang yang dipertanggungjawabkan tentang security keamanan Madinah ni. Supaya kamu pastikan itu berita benar atau tidak. So Allah beritahu dalam Quran ni. Ini bukan rekaan saya. Kamu ada baca tak? Kamu ada baca tak?
Dia dalam buku 12. Jadi Allah beritahu tu, sebelum kamu dengar, kalau kamu dengar berita-berita je, kamu jangan sebar, jangan bagi tahu siapa. Jumpa Nabi dulu, atau sahabat-sahabat yang bertanggungjawab tentang keamanan Madinah, jumpa dia, pastikan itu betul tidak. Jadi orang munafikin ni, dia berusaha menjalankan, usaha menyebarkan berita-berita palsu tentang keamanan Madinah ni untuk menimbulkan kekacauan, keraguan, dan mengaitkan kestabilan itu dan ketidakamanan itu, keamanan itu dengan kehadiran Nabi SAW di Madinah. Dan tujuannya ialah supaya orang Madinah akan keluarkan Nabi, halau Nabi keluar daripada Madinah. Itu yang maksud utama orang munafikin ni, menyebarkan berita-berita palsu. Jadi Allah beritahu dalam Quran, dan Allah beritahu pada Nabi, kamu jangan risau, kamu biarkan aja dia, orang munafikin ni, biar kat aku, kata aku akan handle dia. Takkan dia boleh berjaya pun. Jadi akhirnya tak ada berjaya pun. Dia nak keluarkan Nabi SAW dari Madinah, tak dapat. Nabi SAW tetap hubungan baik dengan orang Madinah, orang Ansar. Apa usaha mereka pun tak berjaya. Mereka siang hari jumpa Nabi, cakap, aku beriman pada engkau, tak ada apa yang aku nak melainkan keamanan antara kamu dengan kami. Malam hari dia orang berbincang macam mana nak halaukan orang tua ni daripada Madinah ni. Jadi ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia ni dulu sebelum Nabi datang ke Madinah, mau bercita-cita jadi ketua Madinah ni. Jadi bila Nabi datang, orang semua lantik dia jadi ketua. Jadi dia betul rasa lah, dan berusaha supaya Nabi dikeluarkan. Jadi dia masuk Islam pura-pura. Mereka tu semua masuk Islam berpura-pura untuk merosakkan Islam dari dalam. Jadi Allah sangat murka dengan mereka ni. Dan Allah bagi tahu, sampai satu waktu Allah bagi tahu, kalau mereka ni tak berhentilah dari bersama orang kafir memusuhi Nabi, mereka tak mau mereka tak mau berdamai dan terus memusuhi Islam, maka mana-mana kamu jumpa dia, di mana pun bunuh dia. Macam itu punya arahan. Bunuh je dia. Itu kaum munafikin ni, yang terus tak berhenti. Jadi semua plot mereka gagal. Aduh, mereka telah menjadi sahabat kepada syaitan. Mereka jadi musuh Allah, musuh Nabi, musuh orang beriman, kerana mereka telah jadi sahabat syaitan. Jadi Sufyan kalau sudah jadi sahabat syaitan, dia akan musuh saya. Hari-hari dia fikir macam mana Dr. Sab boleh mati. Lepas tu dia semua angkat aku jadi ketua. Sufyan Malik dia berangan-angan nak jadi ketua. Sebelum saya datang sini, dia dah berangan nak jadi ketua Gombak. Macam itulah lebih kurang. Jadi manusia ni, apa pun rancangan tak boleh berjaya. Sekarang ni orang Yahudi di seluruh dunia ni merancang dari dulu lagi untuk memadamkan cahaya Islam, memadamkan Islam ni. Kamu je tak tahu,
tak tahu betapa bersungguhnya dia orang Yahudi, Nasrani ni berusaha supaya Islam ni jangan tersebar. Mereka dah cakap kepada semua manusia, Nabi ni bukan Nabi, Muhammad ni bukan Nabi. Dia kata Quran ni bukan kitab Allah. Dan dah lama dah cakap. Jadi dia orang tak mahu manusia ni percaya Muhammad ni Nabi dan Quran tu kitab. Dia tak mahu. Sebab dia dah bagi tahu dari dulu lagi bagi tahu Muhammad bukan Nabi. Nabi yang sepatutnya datang, yang kami bagi tahu kamu dulu tu, belum datang lagi, dia kata. Jadi Muhammad ni bukan Nabi yang kami cakap pada kamu tu. Nabi yang akan datang tu adalah kaum kami, Yahudi. Sampai sekarang tak ada Nabi tu. Jadi selamanya dia tak mau orang menerima Muhammad sebagai Nabi. Siang malam fikir antara mereka masuk Islam, jadi ulama, penghafal hadis, dan mereka tak tulis, tak keluarkan dalam kitab dia hadis-hadis tentang mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu semua tak ada. Kenapa tak ada dalam Sahih Bukhari, Muslim, hadis-hadis tentang ini? Semua karangan ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam untuk merosakkan Islam. Jadi ulama kita dah belajar, dan mereka pun jadi alat lah, daripada jadi senjata untuk bunuh orang kafir dan bunuhkan kekafiran, telah jadikan alat untuk bunuhkan agama yang suci. Yang sekarang ni berlaku ni sekarang. Hari ni mereka telah buat kitab, mereka telah buat institusi pengajian Islam, mereka telah jadi guru di situ, mengajar, dan yang diajar orang Islam dah jadi alat mereka untuk merosakkan Islam. Semua rancangan dibuat supaya semua orang Islam yang mahu belajar Islam belajar dengan dia, dan mereka takkan ajar mereka benda yang betul. Dalam betul mereka selit tak betul. Bukan semua tak betul. Dalam betul dia selit tak betul. Dalam betul dia selit tak betul. Untuk apa dia buat begini? Kenapa dia buat begini? Dalam betul dia selit tak yang tak betul. Supaya mereka ragu tentang Islam ni. Jadi keraguan ni menyebabkan orang tak naklah masuk Islam. Kan? Ada hadis palsu. Quran dia tak boleh tukar. Quran palsu boleh. Hadis palsu. Hadis benar. Yang ini cakap ni, yang ini cakap itu. Mana Maulana Zakaria tahu? Dia belajar. Dia belajar aja, dia hafal je. Saya tahu hadis palsu ke tidak ke. Banyak hadis dia hafal. Tapi paling kurang Maulana Ilyas, Maulana Zakaria tulis hadis-hadis tentang kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Walaupun bahagian tu ditulis di bahagian akhir kitab dia, Fadilat Amal. Tapi Bukhari, kitab Bukhari hadis, Muslim dinamakan sebagai kitab paling otentik, paling sahih selepas Quran. Tak ada. Tuan boleh fikirlah sekarang. Saya baru tahu je setelah saya nak menulis tafsir hadis fadilat tentang kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Saya minta cari dekat Sahih Bukhari dan Muslim. Tak ada. Apa itu? Sedangkan dalam Quran tu tak selang semua berkait dengan kerja itu. Mengajak manusia kepada Allah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dalam Bukhari Muslim tak ada. Autentik, sahih lah. Yang orang Islam diajar oleh ulama-ulama Islam juga menganggap dia sebagai kitab sahih. Supaya semua ulama-ulama tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Mana ada kerja dia buat?
Seluruh ulama Islam hari ini seluruh dunia tak buat kerja tu. Sebab tak ada dalam kitab Bukhari. Dan mereka mengajar agama 8 tahun belajar. Lepas tu mereka nak tamat, mereka buat majlis Dorah Hadis. Makna Dorah Hadis Sahih Bukhari tu. Ada satu madrasah tu beribu-ribu orang pada hari Dorah Hadis tu. Dari majlis hafal surah Bukhari ni. Seluruh umat Islam hari ini menganggap Sahih Bukhari ni sangat betul. Tapi tidak ada hadis pun tentang kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebab itu semua ulama-ulama kita yang belajar dengan mereka ni semua tak tahu dan tak buat kerja lah. Dan bagi tahu semua orang Islam, tak payahlah buat kerja tu. Hukumnya apa? Hukumnya baik aja. Sunat pun tak ada. Hukum dalam Islam ni fardu ain, fardu kifayah. Sunat muakkad, sunat tidak muakkad, tu je. Harus bukan hukum. Tapi dia masukkan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, kemungkaran ni pada orang ulama kita sekarang sebagai baik. Baik mean tak tahu apa dia. Tak ada dalam Islam hukum baik. Maknanya tak ada hukum. Ustaz Azhar itu ditanya orang, apa hukum mengajak orang bukan Islam masuk Islam? Dia belajar daripada Imam Ghazali punya buku. Kalau ada seorang aja, dia kata Islam buat dakwah bukan Islam, seorang aja tuan, di seluruh dunia, dah cukup. Tuan boleh bayangkan tak betapa rosaknya? Kita boleh meragui juga Imam Bukhari itu pun belajar dari Yahudi juga, kalau dia bukan Yahudi. Atau Bukhari Muslim tu entah dia Yahudi yang masuk Islam untuk merosakkan Islam, atau dia bukan tapi belajar dari Yahudi ya, yang masuk Islam, yang telah jadi ulama. Mana orang tahu dia dah masuk Islam, dah semayang, dia hafal hadis dan dia buat hadis palsu, atau dia tak bagi hadis yang sahih ni naik, yang penting punya ni, sunnah yang fardu, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran yang fardu tau hukum dia. Fardu ain, fardu kifayah. Ini tenggelam. Jadi banyak madrasah-madrasah di seluruh dunia ni semua warisan daripada ulama-ulama yang belajar daripada sarjana Islam yang Yahudi masuk Islam untuk merosakkan Islam. Jadi ulama-ulama kita sepatutnya buat kerja ni, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mengajak manusia macam Nabi buat. Namun diam aja, suruh orang semayang aja. Suruh orang semayang, lepas mengucap tak payah buat kerja dakwah. Lepas mengucap tak ada apa, itu saja. Perintah mengucap itu je. Lepas tu semayang. Itu je lah yang dia beritahu. Tentang bagaimana kalimah tu nak masuk dalam hati, tak ada. Dia cakap dah mengucap tu, maknanya dah beriman. Ini ustaz apa yang belajar di India tu, yang dekat Simpang 3 tu, ustaz apa tu? Nur Muhammad. Dia cakap macam tu, saya dengar. Dia orang yang mengucap ni dah beriman, dia kata. Dia belajar dari ulama sana belajar daripada Yahudi. Akhirnya kemuncaknya Yahudi yang masuk Islam untuk merosakkan Islam. Ini rancangan dibuat lama lah, nak rosakkan orang Islam dan Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan susah hati. Satu hari
Allah benarkan mereka merosakkan tu sebab orang Islam ni rosak. Orang Islam ni dia tak taat perintah Allah. Jadi bila tak taat perintah Allah, ada Nabi situ pun Allah tak tolong. Macam di Uhud. Nabi tak mati lagi. Tak taat. Maka Allah biarkanlah orang kafir menyerang dan bunuh kamu. Macam itulah kita ni. Semua plan-plan mereka tu berjaya. Sebab kita orang Islam tidak taat dan nak dunia. Jadi bila kita nak dunia, macam Azri kan, nak dunia. Sampai sekarang nak dunia juga. Dah umur dekat 40 tak jadi kaya lagi. Dari dulu nak jadi kaya, sampai sekarang tak jadi kaya. Maknanya tak dapat dunia, masih belum bertukar lagi. Dan bagi keputusan saya sekarang berhenti nak dunia ni. Saya nak Allah pula. Tak sanggup. Sama orang macam Pendi ni. Dan 45 tahun 48 tak jadi kaya lagi. Nak duit, nak jadi kaya kan. Belum boleh nak berhenti. Apa dah jadi kat saya? Saya mungkin 10 tahun lagi mati. Saya mungkin 5 tahun lagi mati. Atau dalam 48 kan. Katalah 65 mati. Berapa tahun lagi? Kau berapa tahun lagi nak mati? Biasa orang 60 tahun ni tahun mati tau. Masih belum bertukar ni. Nak dunia lagi. Macam Azri tu. Azri? Tu nak jadi kaya. Ya. Ini memanglah umur 25 tahun nak kaya betul. Jadi umat ini hari ini nak dunia. Tak ada berhenti dia nak dunia tu. Itu tak kira lah umat yang tak tahu maksud hidup nak dapat jadi kasih Allah. Itu mungkin dia tak tahu. Tapi yang tahu depan saya ni, masih nak dunia lagi, nak jadi kaya, masih lagi. Itu yang heran tu. Macam ni. Masih lagi nak jadi. Inilah paling buruk punya umat Islam. Di antara semua umat Islam yang buruk, kamu. Sebab apa? Tahu tapi tak buat. Tahu dan tak buat ni lebih buruk daripada tak tahu dan tak buat tau. Jadi semua orang Islam sedunia hari ini paling buruk kamu. Sebab tak tukar maksud hidup daripada nak Allah, jadi nak duit. Sedangkan tahu maksud hidup nak Allah, bukan nak duit, masih tak mau tukar lagi. Orang yang masih tak mau tukar walaupun dia tahu ni, ini sangat buruk. Sangat buruk. Sangat buruk punya orang. Kamu faham lah apa saya cakap tu? Faham tak? Kau percaya tak kau sangat buruk? Bila kau tahu tak nak buat, dapat hidayat, lari, nak dunia lagi, berhenti dia ikut saya. Itu lagi teruk lah. Yang ni diam aja, tak berhenti, tak ikut saya, dengar je, tapi buat bodoh je tau. Yang ni buat bodoh, dia tak lari. Macam Zahri tu lari, 74 tu lari. Ini tak lari, tapi buat bodoh je. Bodoh apa? Tak nak tukar daripada nak Allah daripada nak dunia kepada nak Allah. Tak mau. Kita nak dunia juga, nak dunia juga. Kau masih nak dunia lagi kan? Atau dah bertukar? Siapa yang dah bertukar betul kat sini? Nak Allah, angkat tangan. Yang kat sini, siapa betul dah bertukar dalam hati dia nak Allah? Cuba cakap. Bukan main-main tau, dalam hati. Saya tak mahu kat mulut. Macam Pendi, pandai mulut aja. Sufian memang dah sah mulut dan hati. Nak apa Sufian kau? Nak duit. Dunia. Tapi tak ada kamu berani nak cakap. Ada berani cakap depan saya. Apa pula nak suruh orang pula.
Tak ada orang yang nak Allah, nak tukar. Sebab itulah kerana orang Islam semua seluruh dunia nak dunia, Allah buat Yahudi berjaya. Yahudi ni berjaya memodohkan kita dan menyesatkan kita. Jadi kita tak boleh kata Yahudi je jahat. Kita juga jahat. Apabila sahabat dia tak taat perintah Allah, yang berkumpul dekat atas bukit tu, dia tak mau taat amir dia pun, tak mau taat arahan Nabi. Allah bantuan Allah yang Allah datang turun naik atas. Baru sahabat semua gelimpangan mati, dapat syahid lah. Yang iman lemah cabut lari. Kenapa kami mati sini? Kami bukan datang untuk mati. Yelah, kamu tak taat perintah Allah, kamu nak dunia. Jadi sekarang ni umat Islam ni tak boleh marah orang Yahudi tu je. Hipokrit dulu buat plan nak hancurkan Nabi, tapi kata Allah, selagi kamu bersama, kamu taat aku akan bantu kamu. Allah bukan keluarga kita tau. Orang Islam berkeluarga Allah, anak Allah, bukan macam Yahudi, faham? Allah berhubung hanya dengan amal saja. Allah berhubung hanya dengan amal baik. Kamu langgar perintah Allah, kamu nak dunia, Allah akan buang kamu. Allah tak akan bantu. Itu yang berlaku pada kita. Kalau kita mau alat semua plot-plot Yahudi ni gagal, kita mau taat perintah Allah. Kalau kita pun tak taat perintah Allah, nak dunia, mana Allah bantu kita? Allah bagilah kita kat dia orang. Sebab itu selama ni semua plot-plot Yahudi ni berjaya. Berjaya. Rosaklah umat Islam seluruh dunia dan rosaklah manusia seluruh dunia kerana Allah tidak bantu kita. Allah tidak bantu kita kerana kita tidak taat Allah dan taat Rasul. Kerana kita nak dunia, Allah bagi kita dalam genggaman dia. Jadi 1000 tahun dah berlalu dalam genggaman Yahudi dan Nasrani, ulama-ulama dia, dan rosakkan, dan dia jadikan ulama-ulama kita pula sebagai alat dia untuk membunuh Islam. Dapatlah kita Islam yang rosak. Yang rukun Islam pun rosak. Yang pertama mengucap, tak ada kerja apa nak buat. Yang kedua sembahyang. Jadi bila kerja nombor 1 tak dibuat, iaitu mengucap dan menunaikan hak mengucap, iaitu buat kerja mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan korban harta diri, dengan cara Nabi SAW, dengan niat nak suka ke Allah sehingga Allah suka, itu tak buat. Sembahyang, puasa, zakat, haji, semua jadi yang amalan yang tidak ada ruh. Pergi haji tak ada roh, puasa tak ada roh, zakat tak ada roh, sembahyang tak ada roh. Rosak lah. Yahudi kata, tidurlah pemaisuriku. Itu Jamil Abdullah cakap. Yahudi, tidurlah orang Islam. Tidurlah. Jadi keluarlah Jamil Abdullah, tidurlah pemaisuriku. Di satu konsert dia bagi tahu, nyanyi ni aku nyanyikan untuk Tun Hasmah. Dekat Mahathir dia hadiahkan lagu apa ni? Bukan. Lagu ni. Lagu Seroja. Sekarang bukan masa termenung. Itu je lah yang ada. Sekarang masa nak buat dunia. Hadiahkan untuk Tun Mahathir. Yang satu lagi, tidurlah pemaisuriku. Jadi tuan-tuan yang mulia, umat Islam hari ini tidur sebab nak dunia. Dapat ditidurkan oleh Yahudi. Kalau kita boleh cakap lah, Yahudi memang tindakan dia setiap waktu masa memang nak merosakkan Islam ni, sebab dia dah jealous sangat.
dia tak dapat jadi Nabi yang terakhir. Yang kedua, dia tak dapat beriman. Dia jealous dengan Nabi tu. Dan dia jealous dengan orang Arab yang dulu kafir, menyembah berhala, sekarang jadi orang beriman. Dia tak nak. Jealous tu pasal kau jealous. Kau yang sendiri buat hal. Kau tak nak mengaku Muhammad Nabi. Sebab dia bukan kaum kamu. Kamu dah buat silap beritahu ni mesti kaum kami. Tiba-tiba kaum Arab. Jadi dia orang kata Nabi yang akan datang belum datang lagi. Muhammad ni bukan Nabi. Quran tu bukan kitab. Jadi kerana itu kamu tak dapatlah rahmat Allah. Sekarang dia buat usaha macam mana Arab ni akan hancur. Pun jadi macam kami juga. Syaitan punya kerja lah tu. Bersama dia orang. Jadi sekarang ni Yahudi ni tak mau kita jadi baik. Macam dia orang. Dia tak mau. Kami dah jadi orang sesat. Kami dah jadi ahli neraka. Macam Iblis kata, aku dah dilaknat. Aku takkan benarkan anak Adam ni selamat. Aku akan usaha. Dia lah dengan Yahudi dan Nasrani ni semua bersekongkol jadi sahabat syaitan. Dan orang Islam yang melanggar perintah Allah ikut Yahudi ni, maka jadilah sahabat syaitan juga. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah akan pelihara kita, bantuan Allah atas kita bila kita taat. Bila kita buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Pertama perintah paling besar yang Allah bagi, kita dah tinggalkan. Mana bantuan Allah nak datang? Bagaimana bantuan Allah nak datang? Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran pun tak buat. Samad faham ke sebelum jumpa saya? Apa engkau sebelum jumpa saya? Kau macam katak je tak? Macam lembu. Apa pun tak tahu. Mana kamu tahu perintah yang besar ialah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran? Kau tahu tak? Kerja paling besar selepas mengucap itu dia. Tak tahu kamu. Apa yang kamu tahu? Nak burit aja. Lepas tu semayang. Semayang pun tak betul lah. Bila kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran tak dibuat dengan cara Nabi, korban harta diri, dunia punya cinta tak keluar dari hati. Dan iman pada Allah tak masuk. Kalimah la ilah tak masuk, dunia tak keluar. Zakat memang tak nak bayar ya. Zakat fitrah je bayar orang Islam. Jadi apa berlaku bila cinta dunia dalam, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, cinta Allah tak masuk, takkan Allah bantu kita pula. Kita terpaksa selama ni ikut Yahudi. Walaupun dia masuk lubang, kita masuk juga. Ikut dia orang semua sekali. Merdeka daripada dia orang, tetap ikut. Mana-mana negara Islam di dunia ni ada, dulu satu kali dijajah, dah keluar. Masih ikut lagi. Tak pandai apa-apa pun, ikut je lah. Fizik apa pun tak tahu, dunia pun tak tahu, agama pun tak tahu, apa pun tak tahu, ikut je lah. Sebab itu kita ikut aja. Dia orang suruh kita demokrasi, kita ikut demokrasi. Berparlimen, kita ikut Quran. Kita buang Quran tepi, kita baca je dia. Buat pertandingan aja, lain tak ada. Sebab apa kita tak ikut Quran? Saya ikut Yahudi, Nasrani. Betul tak? Kita pula mau jadi Tuhan, buat mesyuarat, ini hukum boleh, ni tak boleh. Kalau kita nak kata nak buat hukum Islam, ikut Quran, masuk parlimen dulu. Lulus, baru boleh. Adakah hukum Allah masuk kat manusia pula? Nampak tak? Nampak tak benda luar biasa berlaku kat seluruh dunia hari ni? Yang nak masuk hukum tu pun kena masuk mesyuarat manusia, makhluk Allah, untuk memutuskan sama ada hukum Allah dilaksanakan atau tidak. Betul kata? Itulah namanya kita bodoh. Kita dah membelakangkan Quran. Boleh kita dibantu oleh Allah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tentu tak boleh. Allah tak bantu kita. Dekat Uhud lagi Allah bagi tahu, tak dengar apa Allah Nabi suruh, bantuan Allah mampus.
Yang syahid tu semua yang Allah bagi mati tu semua syuhada. Yang tak Allah bagi mati tu yang belum beriman bangsa, cabut lari. Dia orang tak ada luka. Luka pun tidak. Cabut lari. Jadi bila Abu Sufyan nak melawan lagi lepas Uhud tu, Allah suruh yang cedera tu ikut. Yang tak cedera tu tak boleh ikut. Orang yang tidak ikut Uhud tak boleh masuk. Yang itu juga lawan. Kenapa yang cedera juga disuruh? Sebab yang cedera ni orang beriman beramal soleh, yang akan taat saja. Yang tak taat tu tak boleh ikut. Ini bila orang Islam seluruh dunia tak taat, bantuan Allah mana ada? Sebab itu kita diganyang, dilumat. Kita ada orang macam Sufyan dalam umat ni yang nak dunia sangat nak dunia. Kalau kita nak tahu dia ni nak dunia, suruh dia keluar jalan Allah, buat kerja mengajak manusia benar. Kata tak nak. Suruh dia berperang melawan musuh Allah yang isytihar perang kat kita sebab kita dakwah dia. Dia tak nak. Itulah orang yang mana cinta dunia ada dalam dan tak mau cinta dunia tu keluar. Itu orang yang tak nak. Dia tak nak keluar cinta dunia. Dia tak nak keluar cinta dunia tu. Dia nak mati dengan cinta dunia tu. Dia tak kisahlah Allah tak bantu umat Islam ni ke apa ke, tak payah. Aku mahu dunia juga. Jadi sebab itulah hingga ke hari ini rancangan mereka berjaya. Allah buat dia berjaya. Allah boleh buat dia yang tak berjaya, tapi Allah buat dia berjaya sebab kita yang tidak taat perintah. Jadi apabila ada satu orang manusia, saya bangun untuk membawa umat ni taat perintah Allah, dan saya pertama sekali yang taat dan diterima oleh Allah amalnya, buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, maknanya mengajak orang bukan Islam masuk Islam. Dan yang Islam ajak dia taat perintah Allah. Perintah nombor 1 kena ajak, mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan sembahyang. Saya seorang je bangun. Sebelum ni tak ada buat kerja ni. Dan saya sampai ke tahap Allah sayang kat saya, terima amal saya, doa saya. Bila ini ada seorang aja, Allah bantu mak. Allah buat amalan Yahudi, plot Yahudi selama ni gagal. Allah buat semuanya gagal. Bukan sebab kamu. Kamu doa pun tak terima. Yang ikut saya ni, doa pun tak terima, semayang pun tak khusyuk. Sebab tak ikut saya betul-betul. Dia bukan ikut, tak ikut betul-betul. Apa saya suruh tak ada yang nak ikut. Saya seorang aja. Semua tak nak ikut. Semua tak nak ikut. Semua tak nak ikut. Semua tak nak ikut. Jadi tak ada siapa lah yang jadi kekasih Allah, amal tinggi sampai itu. Jadi kerana saya seorang dengan izin Allah berdoa, Allah terima doa saya. Saya gas, Allah terima gas saya, Allah terima sembahyang saya. Allah SWT mula bantu umat ni. Tak payah banyak, seorang je. Ini semua plot Yahudi sudah gagal. Dia tak mau orang masuk Islam. Hari ni orang masuk Islam berduyun-duyun. Yang mereka tak faham macam mana boleh masuk Islam. Tak ada orang dakwah dia. Tak ada orang pergi jumpa dia. Semua mak Islam tak nak dakwah dia. Masuk dia orang. Gereja sudah kosong. Dia orang tak nak pergi lagi. Masjid sudah jadi penuh. Ribu-ribu orang dah masuk Islam di England, di Amerika, seluruh dunia. Ini plan Yahudi nak hancurkan Islam sedang mula tak berjaya. Sebab Allah mula bantu. Bukan semua Allah bantu, bukan sebab ramai umat Islam taat. Saya seorang je. Itu saya sangat hairan saya. Dan saya sangat bersyukur bertuhankan Allah yang tak lihat ramai orang. Lihat seorang pun cukup. Wahai nas seorang, kau seorang je cukup. Aku bantu kau. Semua plot Yahudi selama ni dan munafikin selama ni akan aku gagalkan.
Aku akan buat Quran kau tu, aku buat kamu tafsir Quran tu dengan betul. Aku yang buat kamu tafsir dia. Supaya seluruh manusia seluruh dunia akan tahu yang benar. Yahudi, Kristian yang lain semua tahu yang benar. Semua manusia tahu yang benar. Yang batil semua hilang. Apa plot-plot Yahudi semua dalam Quran yang Allah cerita, semua orang tahu. Sebab Allah buat saya, buat dia dengan betul. Boleh dibaca nanti, satu hari nanti, semua manusia. Dan Allah buat orang bukan Islam masuk Islam. Gereja mereka tutup. Mereka tak ada orang nak datang gereja hari Ahad. Terpaksa diroboh, ditukar jadi masjid. Ini bukan usaha orang Islam. Ini Allah yang bagi hidayah. Orang Islam semua tak mau dakwah bukan Islam. Termasuk jemaah tabligh yang kononnya begitu kuat mengembangkan Islam. Tak ada nak dakwah orang bukan Islam. Namun Allah dengan melalui saya saja, doa dan gas, bantu umat Islam ni. Ini kalau kamu tak mau ikut saya pun tak heran. Saya tak bertanggungjawab. Sebab saya tak berdosa kalau kamu tak ikut saya. Allah boleh buat orang kafir masuk Islam dan mereka berjuang bersama saya untuk menegakkan Islam ni. Kata Allah, kalau kamu tak mau, aku ganti kamu dengan kaum yang lain yang lebih baik daripada kamu. Bersama Dr. Nasrah untuk bangunkan Islam. Kalau kamu orang Islam semua tak mau bangun untuk buat kerja ni, Allah tak akhiran semua. Allah yang memberi hidayat dan Allah yang tarik hidayat. Allah yang membantu, memberi faedah, dan Allah yang beri bahaya. Allah yang menjayakan dan Allah menggagalkan. Tak perlu ada siapa pun. Saya dah dapat hubungan dengan Allah, saya jadi kekasih dia, dan saya didoa, dikabulkan. Cukup. Seluruh kemungkaran dosa di dunia ni dia tak boleh berlagak lagi. Bila Allah dapat bersama saya dan Allah kabul doa saya, apa punya plot Yahudi selama ni beribu tahun akan gagal dan binasa. Kalau kamu mau selamat, ikut saya. Buat kerja ni. Jangan dengar saja, ikut. Dan buat dengan betul-betul. Apa saja saya cakap, ikut. Kalau tidak, kamu tidak akan bersama, akan dihalau keluar, dan yang baru akan diambil oleh Allah untuk bersama saya. Dah.